Assalamualaikum semua para penonton dan para pendengar Fitnah Studios. Kita kembali lagi dalam satu lagi segmen ataupun satu lagi kisah yang diminati ramai, yaitu Misteri Jalan Raya Part 3. Untuk kisah pada malam ini, saya ingin menceritakan tentang jalan raya yang kita selalu lalu, tapi kita tak tahu di sebalik jalan raya ada terselitnya misteri yang tidak dapat dirungkai. Sebelum kita lanjut ke cerita yang pertama, saya nak disclaimer awal dahulu. Siapa yang ada penyakit-penyakit kronik atau penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, saya harap anda ambil langkah lain untuk menonton ataupun untuk mendengar, kerana dalam video ini ada pelbagai elemen-elemen seram ataupun elemen-elemen yang boleh menajatkan diri anda. Okey, kita pun tak nak cakap banyak. Malam ni kita santai-santai, kita chill-chill malam-malam ni. Sebelum kita lanjut ke cerita yang pertama, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Let's roll it. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alhamdulillah, bacaan doa pun selesai sudah dibaca. Mari kita mulakan dengan kisah yang pertama. Untuk kisah yang pertama ini, kisah ini terjadi di salah satu tempat ataupun di salah satu lintas Sepang, iaitu Rawang Bypass. Rawang Bypass. Kalau saya tersilap sebut, sila komen di bawah. Cerita ini dihantarkan melalui Instagram yang bernama Amir. Dia kata, Assalamualaikum Fitnas. Saya Amir, berumur 39 tahun. Tetapi kejadian ini berlaku ketika saya berumur 30 tahun. Maknanya 9 tahun lepas. Ya. Saya sedang lalu dekat jalan tu. Pada masa tu, saya nak hantar barang saya menerima tempahan daripada customer, dan saya ni penjual makanan-makanan ringan ataupun dessert lah, seperti kek, cupcake, dessert lah, coklat apa semua. Dia menempah makanan tersebut pada 3 hari sebelum hari kejadiannya. Dan bila saya nak hantar tu, saya lalu dekat Rawang Bypass, tapi dia punya rumah tu agak jauh lah. Bila saya lalu dekat situ, ialah sebab walaupun jauh, dia kata tak apa, nanti kalau datang dia tambahkan lagi, dia bagi tips dekat saya. Saya pun okey, tak apalah, dia tips, tak apalah. Saya pun lalu. Bila saya lalu tu, bila saya masuk saja ke highway Rawang bypass ke bypass. Maafkan saya, tersasul pula saya malam ni. Bila dia lalu kat situ, dia dah rasa lain macam. Dia lalu kat situ dalam pukul 10 malam. 10 malam. Dia kata sebab function tu start pukul 12. Maknanya dia ada masa lagi dah. Waktu dia lalu pukul 10 malam tu, dia lalu apa semua, dia dah rasa lain macam. Dia seperti ada orang sedang memerhatikan dia. Dan lepas tu dia kata, tak apalah, ini cuma perasaan aku saja. Lepas tu tiba-tiba dia terdengar dekat atas bumbung kereta dia seperti ada benda jatuh. Seolah-olah dum. Dia pun tengok atas. Lepas tu dia teruskan perjalanan. Dia tak cakap apa. Dia teruskan perjalanan. Lepas tu dia terdengar seperti bunyi hentakan yang kuat atas bumbung. Dan dekat cermin pandang belakang dia terlihat ada seseorang ataupun seorang wanita yang sedang duduk di tempat duduk belakang. Dan dia sampai satu masa dia tak boleh sabar lagi dengan benda ni. Dia pun kata, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Aku nak cari rezeki demi anak bini aku. Tapi kalau kau datang nak ganggu aku, lebih baik kau balik. Kalau kau nak tolong aku, silakan. Lepas tu, lepas dia cakap saja ayat tu, dia tengok dekat cermin pandang belakang, wanita yang tadi yang duduk di tempat duduk belakang tidak lagi kelihatan.
Lepas tu dia rasa, oh Alhamdulillah, lega juga benda ni. Dan tiba-tiba handphone dia berdering. Ada telefon lah. Bila dah telefon tu, isteri dia kata, bang, abang kat mana? Ni atas highway ni lagi. Cepat sikit bang. Yelah. Bila dia letak telefon dia letak, alangkah terperanjatnya, semasa dia letak saja, dia nampak ada tangan daripada belakang pegang tangan dia. Tangan tu dia kata tak lama pun, sekejap dia terlihat tangan tu hitam, bersisik, kuku panjang. Kuku dia lebih lah daripada kuku kita ni. Dia terus terperanjat dan tidak dapat mengawal kenderaan dia, sehingga dia hampir orang kata berlanggar dengan kenderaan lain. Tetapi Allah nak panjangkan umur dia kata dia sempat mengawal kenderaan dia masuk ke line yang betul dan okey sekali. Dan bila dia dah macam tu, dia dah takut tau. Dia dah takut apa semua. Apa benda ni sekali buat. Dia teringat dekat dalam dia punya DVD, dekat dalam kereta tu ada bacaan surah. Dia pun buka. Dia buka volume. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan doa ataupun bacaan surah berkumandang dekat dalam kenderaannya. Bila macam tu, bila bacaan surah tu berkumandang, dia lihat dekat cermin pandang belakang, wanita yang tadi muncul kembali. Dan tiba-tiba, selepas saja hampir nak sampai ke rumah yang ada function pada malam tersebut, dalam 1 kilometer ataupun dalam 1.5 kilometer macam tu, dia ternampak ada satu tanah perkuburan yang dia tak pernah tengok dalam seumur hidup dia. Dia tengok tanah perkuburan tu besar dan tanah perkuburan tu macam rumah lah, besar. Dia tak pernah tengok. Dia perlahankan kenderaan. Tiba-tiba dekat salah satu kubur tu ada seorang makcik, rambutnya merebang, mukanya retak seribu, matanya merah, sedang memandang ke arah Amir. Apabila Amir ni pun terpandang dan bertentangan dengan mata makhluk tersebut, dia pun cepat-cepat tekan minyak dan teruskan berjalan sehingga sampai ke rumah yang ada function tersebut. Bila dia sampai kat situ, orang pun tanya, dia pun sampai, Assalamualaikum, salam, maaf ya lambat sikit. Lepas tu orang ni kata, Encik, saya tumpang tanya boleh? Boleh, apa salahnya? Nampak saya tengok muka encik dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Lepas tu dia pun ceritakan kepada orang tu. Orang tu kata kat sini memang biasa orang kena. Orang akan nampak makhluk-makhluk, orang akan nampak benda-benda macam ni. Lebih-lebih lagi dekat highway Rawang bypass. Dekat highway tu lah, dia nampak macam-macam gangguan yang ada. Ada yang accident, ada yang dengar, ada yang nampak perempuan berdarah dekat tempat duduk belakang, ada yang melihatkan diri di wajahnya yang sebenar. Dan Amir pun bergegas balik ke rumah. Dan besok pagi tu dia jumpa seorang ustaz. Ustaz tu kata, itu tempat dia. Mungkin dia saja je nak gurau-gurau dengan awak. Mungkin dia nak test awak ke apa, ke keberanian awak. Awak jangan takut. Penuhkan diri dengan macam-macam ayat suci Al-Quran. InsyaAllah dia takkan ganggu awak. Lepas tu bila dah habis semua tu, okey, sehinggalah hari ini, kisah ini yang bermain di fikiran dia. Dan dia tidak dapat lupa apa yang terjadi pada waktu dan ketika itu. Itulah untuk cerita yang pertama. Sebelum kita lanjut ke cerita yang kedua, jangan lupa subscribe, like and share, hit bell notification. Dan jangan saya syasul juga malam ni. Jangan lupa like video ini, ya. Kalau anda suka, sebarkan. Kalau anda tak suka, tak apalah, tengok di sini pun boleh, kan. Mari kita lanjut ke cerita yang terakhir. Baiklah, untuk kisah yang terakhir ini, kisah ini terjadi kepada keluarga aku sendiri.
Dan pada masa itu, aku dengan ayah aku, kita orang bercadang malam tu, kebetulan malam tu hari Sabtu. Malam Sabtu lah. Bercadang nak pergi ke Port Dickson. Nak duduk kat sana, nak rehat-rehat, nak makan-makan. Lepas tu hari Ahad pagi tu balik lah. Waktu kita orang pergi, sedangkan ayah aku ni dah tahu tau. Dia dah memang pakar lah jalan nak pergi PD ni, nak pergi mana semua dia dah pakar. Dan pada malam tersebut, dia boleh terlupa jalan nak pergi ke Port Dickson. Dia pun lalu masuk simpang sini, masuk simpang sini, masuk kawasan sini. Tiba-tiba, kami lalu dekat satu laluan. Laluan ni, orang kata laluan lama sangat. Tak ada satu kereta pun yang lalu yang ikut kita orang. Dan dia ada dua simpang. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Dan di depan-depannya adalah signboard. Yang signboard yang dekat depan tu tulis di sebelah kiri adalah Kuala Pilah dan Jelebu. Dan sebelah kanan Tampin dengan apa lagi satu tu, saya tak ingat. Ayah aku pun masuk sempang ke sebelah kanan. Dan ayah aku sambil berkata, jangan lalu simpang sebelah sana. Simpang sebelah sana banyak hantu. Lepas tu bila ayah aku cakap macam tu, ayah aku pun lalulah jalan apa semua. Kita orang lalu naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Dan keliling ni kita orang ni kampung. Seolah-olah kampung yang tak ada penduduk. Jadi bila kita orang lalu tu, lalu sekali kita orang terperasan, kita orang berada di dalam kawasan ladang kelapa sawit. Kita orang jadi pelik. Kita orang kenapa tadi berkampung, lepas ni jumpa kelapa sawit pula. Lepas tu bila kita orang jalan, kita orang tak hirau kan, mula-mula tak fikir apa-apa kan, tak fikir apa-apa. Sekali yang kami perasan, lampu kereta, selalunya lampu kereta akan pergi jauh kan. Tapi yang kami nampak, makin kami lalu jalan tu, lampu tu makin pendek, makin dekat, makin pendek. Bila benda tu jadi macam tu, ayah aku dah risau. Ayah aku dah, sebab masa tu kabus, tiba-tiba lane putih tu tak nampak. Keliling kita ni gelap, segelap-gelapnya, dengan penuh dengan ladang kelapa sawit. Masa tu ayah aku berhenti dekat tepi. Dia berhenti dekat tepi, dia kata dengan aku, dengan abang aku, korang jangan keluar, duduk dalam kereta. Lepas tu dia cakap dekat mak aku, jangan keluar, kalau saya ada apa-apa baru keluar. Lepas tu semua kata, baik pa, baik. Lepas tu bila ayah aku keluar, ayah aku pergi lalu kat depan kereta. Ayah aku raba tau, sambil dia suluh bawa lampu suluh kan. Dia bawa torchlight, dia pergi, dia tengok ada pasir. Dia tengok, dia ambil segenggam pasir. Dia buat ini petua orang dulu-dulu ya. Ni saya tak tahulah ini betul ataupun tidak. Anggaplah semuanya hanya sekadar hiburan sahaja, dengan mudah taksub dengan apa yang telah disampaikan. Dan yang teladan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Kita sambung balik. Bila ayah aku dah ambil pasir tu, petua orang dulu-dulu, pegang genggam pasir tu, baca apa yang patut lah, apa yang kita tahu, surah-surah semua, ambil sikit, campak dekat tanah, sikit masuk dalam poket, masuk dalam kocik seluar lah. Bila masuk, ayah aku pun masuk kereta balik. Dia kata, korang baca surah, baca apa-apa, tenangkan diri. Ayah aku baca. Dia start enjin kereta, dia teruskan perjalanan. Tiba-tiba daripada jauh kami nampak satu cahaya kecil. Cahaya putih yang makin lama makin besar. Kami nampak apa ni panggil? Lampu. Lampu besar dekat tepi jalan. Dia spotlight. Besar spotlight, ada 2 spotlight dia tegang. Bila kita orang dah nampak benda tu, kita orang rasa bangga. Sekali dia lalu kat depan tu, lalu kami tembus dekat Eagle Range. Kalau orang Negeri Sembilan mesti tahulah, nak pergi PD tu Eagle Range. Padahal kita orang lalu dekat jambatan kayu yang benda tu dah tutup. Jambatan kayu tu dah tutup dengan palang besi, tapi kita orang boleh lalu. Ada masa tu lah kita tak fikir, lalu tembus Eagle Range. Kami macam, kenapa tembus kat sini?
Lepas tu kita jadi macam tanda tanya. Tak apalah, kita teruskan perjalanan. Akhirnya sampai ke PD, sampai ke Polisen. Kami singgah dekat satu kedai ikan bakar ni, kita makan. Dan ayah aku pun terfikir, macam mana bayangkan daripada Panan Indah nak pergi ke PD mengambil masa 3 jam. Logik tak logik? Sampai hari ni kita orang tak tahu apa jalan, macam mana boleh jadi macam ni. Dan waktu kita orang sampai kat kedai makan tu, kebetulan owner kedai tu tanya kita orang, bang daripada mana? Oh, saya daripada Panai Indah. Oh, Panai Indah. Dah sajalah bawa anak-anak makan kat sini, rehat-rehat, tenangkan diri, fikiran, lah kerja kan. Bukan selalu bawa anak-anak keluar. Betul lah tu. Bang, saya nak tanya sikit. Ayah aku bercakap dengan owner kedai ni. Saya tadi nak pergi sini. Waktu saya dalam perjalanan, belum sempat ayah aku habis cakap, owner kedai tersebut berkata, kamu kena ganggu dekat tengah jalan. Ayah aku terdiam. Ayah aku pandang owner kedai tu sambil tunduk. Dah banyak kali orang kena. Orang nak pergi PD, ada satu jalan tu orang ikut, laluan kampung, ladang kelapa sawit, tembus dekat Eagle Range. Betul? Betul bang, kat situ lah kita orang jalan tadi. Dah banyak orang kena dah. Ada yang sampai hilang, ada yang sampai tak jumpa jalan, ada yang sampai pensan dekat situ 2-3 hari baru jumpa. Dan lepas ayah aku cakap macam tu, ayah aku pun terlupa. Dia pasir ada dalam poket dia. Dia pun keluarkan. Dia pun letak dekat tempat yang ada pasir lah. Letak. Lepas tu dah balik tu semua. Kita bayangkan kita orang nak balik daripada PD nak balik ke besok tu nak balik daripada PD nak balik ke Panai Indah. Ambil masa tak sampai pun 1 jam. Nak pergi PD 3 jam. Logik tak logik? Pelik tak pelik? Aneh tak aneh? Kata. Bila macam tu, kita orang cerita kat saudara kita orang yang duduk dekat Negeri Sembilan. Dia orang kata, dah banyak kali kena lah. Kawan-kawan abang dah banyak kali kena. Ini dah banyak kali kena. Itu biasa. Tempat dia. Dia tutupkan jalan. Dia tak, supaya tak bagi orang pergi ke mana-mana. Dan kita orang saya tanya pada atuk saya. Ya pula, aku tanya pada atuk aku pun kata itu kawasan dia. Dia berkongsi alam dengan kita. Kita tak nampak dia, tapi dia nampak kita. Dia tak nampak, tapi akhirat nanti kita nampak dia, dia tak nampak kita. Itu janji dia. Lepas tu itulah untuk kisah yang terakhir. Sampai sekarang kisah ini menghantui di dalam fikiran aku. Itulah untuk kisah yang terakhir. Dan sebelum saya menutup tirai Fitnah Studios, saya ingin nasihat kepada anda semua. Mulut kita jaga. Kalau masuk hutan ke, pergi air terjun ke, sungai ke, laut ke, mulut kita kena jaga. Kita jangan cabul, kita jangan celupar, kita jangan cakap besar, riak, takbur, jangan. Sebab akibatnya amat buruk bagi diri kita. Okey, untuk yang terakhir ni, jangan lupa pakai face mask, hand sanitizer, dan jaga penjarakan sosial. Dan kes hari ni agak rendah sedikit. Dan yang terakhir adalah, jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita jumpa pada minggu depan di setiap hari Isnin di Fitnah Studios, ICU and ICU. See you for the next video. Magic.